Nampak muka bang? Tak lagi, nak tekan on dulu. Ada berapa tu? Tu. Dengar suara tak? Nampak pergerakan tadi. Okay, testing 1, 2, 3. Okay, testing 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bih wa natawakkalu alayh wa nubri'u minal hawli wal quwwati ilayh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ni kita dapat bersiaran langsung di dalam page Surau Firdaus Residensi Pandan Mas 2, dan saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada para penonton yang bersama-sama dengan kita di dalam siaran ini. Dan insyaAllah pada pagi ni kita akan sama-sama menyentuh satu tajuk berkaitan dengan ataupun yang bertajuk sifat neraka berdasarkan surah Ghafir. Baik. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini kita mulakan dengan satu persoalan yang sepatutnya kita berfikir sama-sama, iaitu apakah maksud khusus diutuskan para rasul kepada umat manusia. Setiap umat manusia yang Allah Ta'ala hidupkan di atas muka bumi ini, mereka diutuskan dengan penyampai untuk memberitahu tentang maksud kehidupan ataupun maksud penciptaan mereka berada di atas muka bumi ini. Maka apakah maksud khusus yang mereka ataupun para rasul ini diutuskan? Iaitu yang pertamanya ialah untuk mengajak manusia kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu risalah tauhid. Umat manusia yang hidup di atas muka bumi ini dan rasul yang dibangkitkan kepada mereka di kalangan mereka sendiri adalah untuk membawa maksud mengajak manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta akan alam ini. Itulah yang dimaksudkan dengan risalah tauhid. Setelah manusia itu menerima risalah tauhid, maka satu lagi tangga yang perlu manusia ikuti ialah mengikuti syariat, undang-undang, cara hidup yang ditetapkan oleh Tuhan, dengan tujuan untuk menjaga kehidupan manusia itu dalam keadaan harmoni, adil dan bahagia. Itulah maksud khusus diutuskan para rasul kepada manusia. Maka kita lihat utusan Nabi SAW kepada kita, Nabi yang terakhir kepada umat akhir zaman ini, ialah begitu. Sebab tu kita ada fasa Makki dengan fasa Madani. Fasa Makki, fasa Mekah. Rasul diutuskan ketika berada di Mekah. Ayat-ayat yang diturunkan di dalam wahyu ataupun Al-Quran banyak menyentuh tentang
risalah tauhid, iaitu menyembah Allah Ta'ala yang Maha Esa dan berdoa kepada Allah SWT sahaja. Manakala fasa Madinah, ketika kukuh iman mereka, maka berlakulah fasa Madinah, iaitu pensyariatan cara hidup yang perlu diikuti oleh manusia ketika hidup di atas muka bumi ini. Itu. Jadi atas asbab manusia itu diutuskan kepada manusia, Rasul itu diutuskan kepada manusia dengan maksud risalah tauhid dan syariat untuk hidup di atas muka bumi ini, maka Allah SWT memberikan berita gembira kepada mereka yang ikuti kedua-dua elemen tersebut. Manakala mereka yang engkar ataupun mereka yang enggan mengikuti risalah tauhid dan pensyariatan, maka Allah Ta'ala dengan sifat keadilan dia, maka Allah Ta'ala datangkan takhwif. Takhwif ni apa tuan-tuan? Takhwif ni ialah menakutkan. Takhwif ni ialah menakutkan. Cara Allah Ta'ala untuk takutkan manusia yang engkar. Bunyi dia ni. Bunyi dia termasuk sini. Okey. Jadi dengan cara untuk menakutkan manusia, kalau mereka engkar, maka mereka akan mendapat balasan dia. Itu adalah normal. Benda tu biasa. Kalau sesuatu kerajaan sekalipun maka dia ada galakan dan dia ada amaran supaya rakyat hidup di dalam daulahannya itu dalam keadaan harmoni, tidak ada yang buat kerosakan, mengacau orang lain, hidup dalam keadaan bahagia, ada peraturan dia. Jadi Allah SWT lebih berhak untuk menentukan cara hidup manusia yang hidup di atas dunia ni, ciptaan dia, sebagai satu bentuk khalifah untuk mengatur urusan dunia mereka. Maka di situlah ada risalah tauhid dan syariat. Maka di situ Allah Ta'ala timbulkan takhwif. Takhwif ni tuan-tuan ada dua. Takhwif dunyawi dan takhwif ukhrawi. Takhwif dunyawi ni apa dia? Iaitu menakutkan manusia dari aspek dunia, dengan didatangkan di dalam Al-Quran cerita-cerita tentang kisah-kisah orang yang terdahulu, yang menentang para rasul yang datang kepada mereka. Akibat daripada penentangan tersebut, maka di mana mereka berada ketika mereka mati dan ketika berada di akhirat kelak. Itu takhwif dunyawi. Cara Allah Ta'ala nak takutkan manusia dengan mendatangkan cerita takhwif dunyawi, iaitu dengan manusia, contoh-contoh manusia yang ingkar. Manakala hari ini yang kita nak ceritakan di dalam siaran ini ialah takhwif ukhrawi, iaitu satu bentuk takut, menakutkan manusia daripada aspek cerita-cerita akhirat. Cerita-cerita akhirat. Jadi disebabkan manusia ni hujung hidup dia akan berada di akhirat kelak, maka Allah Ta'ala datangkan cerita itu di dalam Al-Quran untuk menjadi renungan, menjadi iktibar, pengajaran manusia agar berhati-hati ketika hidup di atas muka bumi ni. Allah Ta'ala bekalkan umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun ataupun lebih muda daripada itu semua, ataupun lebih tua daripada yang kita sebut tadi itu, maka itu adalah peluang untuk kita ikhtiar. Bila kita ikhtiar, kita dibekalkan dengan cerita-cerita begini untuk kita berjaga-jaga, tidak melakukan apa-apa penentangan terhadap maksud khusus diutuskan para rasul. Memang Nabi dan Rasul itu tidak berada pada di zaman ini, tetapi kedatangan Nabi SAW kepada kita itu, dengan bekalan-bekalan Al-Quran dan hadis itu telah menjadi cukup untuk kita pegang dan kita ikuti. Di dalam surah Ghafir ini banyak menceritakan tentang takhwif ukhrawi, iaitu akibat orang yang menentang ketika mereka hidup di dunia, maka apa akibat dia di akhirat kelak. Banyak di dalam
di dalam surah Ghafir ini. Dan saya suka untuk mendatangkan satu contoh ataupun satu situasi bagaimana Allah Ta'ala menceritakan gambaran tentang neraka di dalam surah Ghafir ini. Sebenarnya satu gambaran yang cukup menakutkan. Di dalam seksaan api neraka ni yang kita tahu memang ada azab yang pedih, memang menyakitkan tubuh badan manusia, tetapi di sana ada satu lagi aspek yang perlu kita tahu juga, iaitu ta'zib rohani, iaitu penyiksaan rohani. Penyiksaan rohani ni maksudnya untuk menghina manusia tu. Sakit tu memang sakit, neraka ni sakit memang sakit, tapi sakit hati tu pun ada juga. Tu yang kita sebut sebagai ta'zib rohani. Dan sakit rohani ni sebenarnya lebih memberi kesan kepada anak Adam itu sendiri. Sebab tu kalau kata seorang pelajar kan, kalau dia kena pelempang tu kan, biasanya sejam 2 jam hilanglah sakit tu, kan. Tapi kalaulah kata guru tu sambil pelempang dan dia hina pelajar tu, bodoh macam lembu, contohlah kan, bodoh macam lembu kan, maka kata-kata guru tu memberi kesan yang dalam dan dia ingat sampai mati. Itu disebutkan ta'zib rohani, penyiksaan rohani. Berlaku tuan-tuan, di dalam neraka bukan sahaja penyiksaan jasmani, bahkan penyiksaan rohani. Sebab itulah pepatah Arab kata, laqad yurja li jarhis sayfi bur'un. Tu memang kita boleh harapkan, memang ada harapan sembuh kalau luka yang disebabkan dengan pedang, kan, kena tetak ke macam mana ke, ada kesembuhan dia kan. Kalau sekarang ni dengan teknologi ubat-ubatan sekarang ni, ada kata apa, parut tu pun boleh hilang kan. Apatah lagi pedang punya, mana ada kesembuhan tu. Wala bur'a li jarhil wala bur'a lima jarahal lisan. Tapi di mana nak cari kesembuhan penawar kalau hati itu dilukakan dengan lidah? Tu maknanya kalaulah kata dihina, pelajar ni dihina, pelajar ni habis PhD pun kalau jumpa cikgu tu, ni cikgu duk kata aku bodoh macam lembu tu kan, maknanya ingat sampai PhD pun ingat guru yang cakap benda tu kepada dia. Itu ta'zib rohani. Maka yang saya nak datangkan sifat neraka yang ada di dalam surah Ghafir ini. Di dalam surah Ghafir ini, satu situasi, dalam banyak-banyak situasi dalam surah Ghafir ini, satu situasi saya nak bawa berada di dalam ayat 71 dan 72. Ayat 71 dan 72. Allah SWT berfirman, idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Ayat ni kalau kita faham penggunaan bahasa dia tuan-tuan, sebenarnya memang memberi kesan yang sangat mendalam terhadap hati seorang yang beriman. Apa Allah Ta'ala sebut? Idzil aghlalu fi a'naqihim. Ketika ahli neraka yang berada di dalam api neraka ni belenggu, tangan mereka dibelenggu di leher-leher mereka. Macam mana dibelenggu tu? Siku ni letak bawah dagu, siku ni letak dagu, kemudian tangan kiri pun letak bawah dagu, kemudian pergelangan ni dihambat daripada belakang. Tu dihambat dia daripada belakang, diikat daripada belakang pergelangan tangan tu. Itu nak tunduk pun tak boleh, kan? Duk kena pasung gitulah dengan tangan sendiri. Itu maksud idzil aghlalu fi a'naqihim. Ketika tangan mereka dibelenggu di leher-leher mereka. Wassalasil, wassalasil, dan ada rantai. Wassalasil, ada rantai. Dalam tafsir sebut fi arjulih, di kaki mereka.
Bukan sahaja tangan tu dipasung, dihambat dari belakang tuan-tuan. Bahkan ahli neraka ini kaki mereka diikat dengan rantai. Dengan rantai, wasalasil ni berantai lah. Wasalasil ni rantai. Diikat dengan rantai. Kaki mereka ni diikat dengan rantai. Ini salah satu bentuk penghinaan tuan-tuan. Satu bentuk penghinaan. Maknanya rantai tu diikat di kaki kita, dan berapa ramai diikat dengan satu rantai tu dan diheret oleh para malaikat. Jadi kalau kata doktor ni di hospital tuan-tuan, kalau nak pegang bangkai ke apa kan, maknanya dia tak pegang dah dengan tangan kan, dia pegang dengan alat. Dia pegang dengan alat. Dia pakai sarung tangan yang sarung tangan maknanya dia tak nak sentuh lah kan. Pegang dengan alat. Itu salah satu bentuk penghinaan kepada ahli neraka. Lebih kurang macam itulah situasi dia. Yushabun diseret. Diseret di mana tuan-tuan? Diseret fil hamim, ke dalam air panas yang menggelegak. Ke dalam air panas yang menggelegak. Tu. Jadi ahli neraka ni diheret ramai-ramai dengan rantai yang diikat di kaki mereka, diheret ke tengah-tengah air panas. Tu fil hamim ke dalam air panas yang menggelegak. Berapa lama tuan-tuan? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak tahu fil hamim satu minuman yang Allah Ta'ala sediakan kepada penduduk neraka. Bila diminum air menggelegak ni tuan-tuan, otak yang berada di atas ni cair tuan-tuan. Otak manusia ni cair, keluar ikut hidung tu. Dia cair ni keluar ikut hidung. Sebab apa? Sebab panasnya amat sangat air yang disebut sebagai al-hamim ni. Tu na'udzubillah min zalik. Thumma finnar yusjarun. Kemudian summa Allah Ta'ala menggunakan kalimah summa. Summa ni tuan-tuan pada ayat 82 bermaksud at-tarakhi, iaitu ada satu tempoh yang Allah Ta'ala tetapkan. Berada di air panas menggelegak ni ada satu tempoh dia. Dah selesai di sana barulah dimasukkan ke dalam neraka. Tak masuk lagi ke dalam neraka tuan-tuan. Maknanya ada tempoh masa dia. Jadi Allah Ta'ala gunakan summa. Summa ni memang tertib. Kalau orang ngaji bahasa Arab, summa ni memang tertib, susunan. Tapi dia bukan terus. Kalau nak terus, Allah Ta'ala menggunakan fa. Fa li tertib. Tapi untuk summa ni dia ada at-tarakhi, dia ada satu tempoh. Yang ni berapa lama, di neraka nanti berapa lama. Summa finnar dah dimasukkan di dalam air panas menggelegak, kemudian dengan rantai itu diseret ke mana? Ke dalam api neraka pula. Yusjarun, dibakar di dalam api neraka. Yusjarun Allah Ta'ala menggunakan kalimah sajara. Kita lihat makna sajara ni ialah sajara ni seumpama kalau sajara ni, kalau kita biasa guna sajara ni, maksud dia ialah macam orang yang bakar roti. Dulu saya belajar Mesir, ustaz-ustaz yang ada dalam ni pun belajar Mesir, belajar negara Arab kan. Jadi makanan ruji mereka tu adalah roti. Jadi pagi-pagi tu disuruhlah anak pergi dapatkan roti untuk bekalan seharian. Daripada pagi sampai ke malam mereka makan roti. Bukan masak di rumah tuan-tuan. Dia pergi kedai, beli di kedai. Jadi ada kedai roti tu. Kedai roti ni dia biasa dia sibuk pagi lah. Pagi sampai ke tengah hari. Jadi semua orang pergi turun beli. Bila roti tu dah panas kan, dah beli, dia letak dekat atas tanah tuan-tuan. Dia letak atas tanah tu nak kasih sejuk pula sebab dia okey je tak kotor, bagi dia tak kotor jadi kami tengok situasi tu ada berada di Mesir lah. Baik, untuk bakar roti ni tuan-tuan, dia ada satu gebuk. Dia ada satu gebuk ataupun satu pembakar dinding yang dinding simen yang besar. Tu. Jadi untuk bakar roti ni dia akan panaskan gebuk tersebut untuk satu tempoh masa, kemudian dah panas barulah dia tepekkan roti yang tu ke dinding tu. Sebab kalau gebuk ni tak panas,
nanti roti tu dia kalau lekat di dinding dia akan jatuh balik. Jadi itu sajarah, sajarah tanur. Allah Ta'ala menggunakan kalimah yusjarun. Kalau kita faham yusjarun ni begini, lebih kurang macam tu. Kalau kita di sini macam roti nan lah. Roti nan tu kan, ada dia punya gebuk tu, dia punya pembakar simen tu kan, warna merah kan. Kemudian dipanaskan dulu, kemudian roti tu dia sembur dengan air, kemudian dia akan tempel dekat dinding. Bila dah panas benda tu, baru dia sembur dengan air, baru dia tempel dekat dinding gebuk tersebut. Sebab tu Allah Ta'ala celup manusia ni, ahli neraka ni, dalam air panas dulu. Kemudian dinyalakan neraka. Bila neraka tu dah panas tuan-tuan, panas yang tahap yang diingini oleh Allah SWT, yang dikehendaki Allah Ta'ala, barulah manusia ni akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab tu kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW banyak menceritakan tentang sajarah tanur ni, maksudnya berapa lama tempoh neraka itu dipanaskan. Kalau dalam riwayat At-Tirmizi, neraka ni bila dinyalakan 1000 tahun. 1000 tahun tu bukan 1000 tahun macam kita tuan-tuan. 1000 tahun tu masa tu bumi pun tak ada lagi kan. Kita setahun seminggu ni kita berdasarkan peredaran matahari bulan kita. Zaman masa permulaan penciptaan syurga neraka ni, mana ada lagi matahari pun tak wujud lagi tapi syurga tu dah ada kan. Baik, jadi dinyalakan neraka itu selama 1000 tahun, maka api dia menjadi warna merah. Tu dia banyak riwayat, tapi saya ambil riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Jadi dinyalakan api tersebut jadi warna merah. Sebab kita nak faham yusjarun ni apa dia. Lebih kurang macam tu. Maknanya kita ambil riwayat hadis, maknanya api neraka tu first dia dinyalakan selama 1000 tahun, dia jadi warna merah. Kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun, dia jadi warna putih. Warna putih ni kita tak jumpa dah tuan-tuan. Paling kuat di dunia ni kita jumpa warna biru je kan. Kemudian dinyalakan 1000 tahun lagi, yang kali ketiga dia menjadi lebih putih berbanding kali kedua tadi tu. Maknanya teramat putih. Kemudian dinyalakan 1000 tahun lagi, ni tahap terakhir, maka dia akan menjadi warna gelap yang teramat gelap, lebih gelap daripada malam yang tak ada cahaya apa-apa pun. Tu. Kalaulah rumah kita black out ni tuan-tuan kan, macam residensi Pandan Mas 2 ni kan, contohlah kan. Kebetulan kita ni tapi mungkin ada penonton daripada luar juga ahlan wa sahlan ke surau residensi Pandan Mas 2, surau Firdaus. Baik. Kalau kata jetak, mana elektrik terputus kan, kita cari lilin tuan-tuan, nyalakan api untuk lihat cahaya kiri kanan kita. Senang kita nak buat kerja. Kalau malam kita pasang lampu, maknanya itu api lah. Api digunakan untuk kita lihat. Kita nak guna apa-apa kan, kita nak berjalan dan sebagainya. Orang dulu pun kalau berjalan ketika malam tu, mereka adakan obor-obor kan. Di rumah pun mereka nyalakan pelita dan sebagainya. Jadi api digunakan untuk melihat. Tapi api neraka ni tuan-tuan, selepas dia menjadi warna hitam, dia dah tak nampak dah tuan-tuan. Dia dah tak nampak dengan mata manusia. Jadi ahli neraka ni bila dicampak sedar-sedar masuk dalam api neraka gitu sahaja, cahaya yang ada di keliling neraka ni semua disedut oleh api neraka. Sebab apa? Sebab kepanasan yang amat sangat neraka ini sampai dia jadi warna hitam yang gelap sangat-sangat. Tak ada cahaya, tak ada bulan, gelap pada waktu malam, tak ada bintang. Itulah hitamnya. Hitamnya warna api neraka tersebut. Tu. Sebab tu dalam api di dunia ni tuan-tuan, satu bahagian sahaja daripada 70. Sebenarnya api dunia ni diambil daripada api neraka, kemudian dicelup dengan 7 lautan. Ada setengah riwayat kata 10 lautan, ada setengah riwayat kata 100 lautan, baru jadi api dunia. Jadi Nabi SAW sebut,
Api neraka ni, api dunia ni satu bahagian sahaja. 69 lagi tuan-tuan Allah Ta'ala simpan di neraka. Maknanya gandaan dia tu. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau semua api dunia dikumpulkan, masih begitu ke? Rasulullah kata, ya. Kalau semua api dunia ni dikumpulkan, tak ikutlah api di rumah kita ke, di dapur ke, api di gunung berapi ke, api di mana di dalam perut bumi ke, kalau dihimpunkan api matahari ke, itu saja tuan-tuan, baru satu bahagian kepanasan dia. Tu 69 lagi Allah Ta'ala simpan. Di mana tuan-tuan? Di neraka. Sebab tu jangan bercita-cita tuan-tuan untuk masuk ke dalam api neraka ni. Jangan bercita-cita. Sebab tu dalam satu riwayat kata, kalaulah ahli neraka, seorang ahli neraka ni dibuka kasyaf dia dan dia tunjuk tapak tangan tunjuk tapak tangan ni ke dunia, dunia terbakar tuan-tuan. Dunia terbakar. Lagi riwayat yang lain, kalaulah ahli neraka ni berada di timur dan kita berada di barat, Allah Ta'ala pun buka kasyaf, buka hijab tersebut, mati kita semua dekat barat ni tuan-tuan. Kita yang berada di barat ni, kita mati semua. Sebab apa? Sebab melihatkan wajah ahli neraka yang terdapat di wajah mereka ini kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana gerun ni, wallahu ta'ala alam. Semua tu diceritakan melalui hadis-hadis Nabi SAW. Sebab tu dalam riwayat yang lain lagi, kalaulah dalam satu masjid ni ada 100,000 jemaah, contoh kan, 100,000 jemaah, bahkan lebih, kan kata Nabi SAW, bahkan lebih. Kemudian di tengah-tengah tu ada ahli neraka. Sekali dia bernafas tuan-tuan, semua jemaah yang 100,000 lebih itu akan terbakar. Dia bernafas je tuan-tuan, yang lain semua terbakar. Itu yang dimaksudkan dengan kepanasan api neraka. Sebab tu kita jangan bercita-cita untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil ialah segala risalah tauhid dengan syariat yang diutuskan kepada manusia ni perlu kita ambil sungguh-sungguh. Jangan kita ambil ringan. Apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita laksanakan kesemuanya. Apa yang dilarang oleh Allah SWT, kita tinggalkan. Itu yang maksud amar ma'ruf. Amar ma'ruf dengan amal ma'ruf. Mesti ada perintah untuk membuat perkara baik, beramal dengan perkara baik tersebut. Kemudian mencegah perkara mungkar dan meninggalkan perkara tersebut. Tu mesti ada dalam diri kita. Sekalipun benda tu kecil, disuruh untuk solat, untuk zakat, puasa, baca Quran, buat tuan-tuan. Sebab itu semua adalah bekalan kita untuk kita selamat di akhirat kelak. Kalau kita rasa lemah, kita ingat balik akhirat ni, api neraka ni sangat menggerunkan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita punya tempat berada di dalam syurga tuan-tuan, terhindar daripada api neraka. Dalam doa kita pun harian kita tutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia ni apa tuan-tuan? Antaranya ulama tafsir ialah anak-anak yang soleh, isteri-isteri yang solehah, yang mendirikan solat, yang membaca Al-Quran dan sebagainya, yang mengamalkan syariat, syariat kehidupan Islam itu sendiri. Kemudian wafil akhirati hasanah, iaitu kebahagiaan, bentuk satu kebahagiaan, ketenangan, kebaikan di akhirat. Dan hujung ni kita tutup dengan waqina azabannar. Ya Allah, lindungi kami daripada azab api neraka. Jauhkan kami, pelihara kami daripada azab api neraka. Sebab terhindar daripada api neraka ni tuan-tuan ialah zalikal fawzul azim. Itulah kejayaan yang paling besar. Itulah kejayaan yang paling besar. Hari ni orang sibuk Olimpik tuan-tuan. Olimpik ni tuan-tuan, atlet kita pergi tak ikutlah negara Malaysia ke negara mana pun, yang menang dapat pingat, yang balik tak dapat apa-apa, balik tangan kosong. Tapi akhirat kelak tuan-tuan, yang menang masuk syurga, yang kalah ni tuan-tuan bukan balik ke dunia. Bukan balik ke dunia boleh beramal, tinggalkan syirik, tinggalkan apa perbuatan yang dulu dah buat kan. Bukan.
Yang kalah ni masuk neraka. Neraka tu macam mana? Neraka yang seperti mana yang kita bincangkan tadi. Baru kita ambil satu ayat tuan-tuan dalam surah Ghafir ni. InsyaAllah di masa yang akan datang kita akan bincang lagi sifat neraka. Apakah ahli neraka sembang di dalam neraka, apa yang mereka buat di dalam neraka. InsyaAllah dalam surah Ghafir kita akan kupas lagi di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.